Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang Maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid pertama. Kita masih lagi bicara pada tajuk Al-Jabair, Al-Jabair dan Al-Asaib. Kita berhenti hari itu ni tempoh ke dalil? Ya, tempoh tempoh menyapu di atas Al-Jabirah dan Al-Asabah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulubihi, amin. Tempoh menyapu di atas Al-Jabirah ataupun Al-Jabair ataupun Al-Asaib. Tempohnya, dia ada tempohnya. Menyapu di atas Jabirah ataupun di atas Al-Asaib, iaitu balutan pada luka ataupun patah, tidak mempunyai tempoh tertentu. Yang ini sama ada patah ataupun luka, dia tak ada tempoh. Selagi mana dia tak masih lagi tak sihat ataupun tak sembuh daripada luka, tak sembuh daripada patah, selagi itulah tempohnya. Cuma kita nak tahu, tak tahu tempohnya. Kalau kita sekarang ni doktor lah yang mengesahkan, kan kita akan ada balutan
simen ataupun balutan kain. Jadi tempoh tu pihak hospital, doktor akan bagi tarikh sekian hari bulan pakcik kena mai, sekian hari bulan abang adik kena mai. Tempoh ni kita akan buka, kita akan buka lah. Maka tempoh yang dibagi oleh doktor ataupun pakar-pakar, maka tempoh tu lah, tak kira lah sebulan ke, 2 bulan ke, ataupun setahun ke, tempoh tu akan ditetapkan lah. Selagi mana dia tak sembuh, selagi itulah tempoh tu berterusan sehingga sembuh. Jadi dia tidak ada tempoh dia. Tidak mempunyai tempoh yang tertentu, bahkan ia berterusan selama mana sakit keuzuran yang masih ada. Cuma tajuk yang kita baca malam ni sama. Semalam pun anak kuliah di Masjid Batu Mau, sama tajuk ni juga mereka pun. Maksudnya di sana pun tempoh juga sambung semalam. Jadi hak tengok YouTube hak malam ni sama sebiji macam semalam lah. Jadi tajuk sama. Bahkan ia berterusan selama mana sakit keuzuran yang masih ada. Lagi mana keuzuran sakit masih ada, selagi itulah tempoh. Bila wallahu a'lam yang ni atas kesembuhan penyakit tersebut tu. Kalau patah, selalunya orang simen. Dia akan tahulah dia berapa panjang lama, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, di atas ketentuan pihak tertentulah, contohnya doktor. Kalau luka sehingga sembuh luka tu, maka tempohnya ikut keadaan, sama ada sembuh ataupun tak sembuh. Jadi kalau sembuh, tempohnya telah tamat. Kita nak tahu sembuh tak sembuh, doktor lah yang mengesahkan. Ataupun kalau kita balut sendiri, kita balut sendiri, kita buka tengoklah. Jadi buka tu sembuh ke tak sembuh lagi. Kita tak boleh nak agak lah, kita bukan kita pakar. Kita buka luka tu, buka masih tak sembuh lagi. Ketika tu balut balik lah. Kerana apa? Dia tidak ada tempoh. Selagi mana kalau kita buka masih tak sembuh, kalaulah kena air menyebabkan susah dia nak sembuh. Jadi kalau luka tu masih tak sembuh, nanti kita berwuduk, kena air, jadi susah dia nak sembuh. Susah dia kembang pula lah, mudarat pula lah. Jadi tunggulah sampai sembuh. Apabila sakit seperti luka atau patah telah sembuh, maka batallah sapu dan wajib dia dibasuh. Apabila tempoh sakit ataupun patah luka dan sebagainya telah sembuh, maka berakhirlah tempoh hak kita sebut tadi 3 sebelum ni. Apa dia? Iaitu basuh pada anggota yang sihat. Kita sebut dulu tiga syarat berdalil dengan hadis Nabi yang diriwayat oleh kita sebut sebelum ni. Yang mana yang berlaku seorang sahabat Nabi daripada riwayat pada Jabir yang kita sebut sebelum ni. Hadis riwayat Jabir, seorang sahabat yang luka di kepala. Yang luka di kepala menyebabkan luka lah, dia pun baluk di atas luka tu. Waktu malam dia tidur, dia bermimpi. Sihir, bermimpi, berjunuk, maksudnya berhadas besar. Jadi ketika ditanya sahabat-sahabat yang bermusafir dengan dia, sahabat beritahu tidak ada kuzuran, maka dia kena buka balutan tu, menyebabkan dia mati. Kita sebut dulu ni, mati. Maka Nabi beritahu, kamu telah membunuhnya. Kamu telah membunuhnya. Kenapa kamu tidak bertanya kepada orang yang mengetahui? Jadi Nabi kata, sapu dia, basuh pada anggota yang sihat, sapu di atas balutan,
bertayamun. Kan 3 syarat kita sebut dulu ni. Bagi balutan kita buat 3 kaedah ni lah. Hak ni kalau boleh kita kena reti faham lah. Kalau hak kita sebut hak sebelum ni tentang sapuan kuh, yang tu tak apalah. Sebab kita yang tu kita dah pakai kasut apa, pakai kuh pun. Itu kalau kita lupa pun tak ada masalah apa. Tapi yang ni benda yang memang duk berlaku. Memang duk berlaku. Lu patah ataupun luka. Dia kata, ustaz, sakit gigi pun tak semayang. Kalau luka patah, pakai tak semayang. Ini kita kena jaga. Kadang-kadang di hospital, pergi jaga anak. Pergi jaga anak demam, demam sakit sikit pun kadang-kadang. Bukan kata anak tu tak semayang. Yang jaga anak tu juga tak semayang. Bukan sakit pun. Jaga anak, jaga cucu, dia tak semayang. Yang cucu tak semayang, yang anak tak semayang tu, mereka tak dosa. Yang dosa kita, kan Nabi sebut, suruhlah anak kamu semayang umur 7 tahun. Pukul umur 10. Yang dosa kita. Tu anak-anak kita yang belum balik lagi, mereka tak semayang, mereka tak dosa pun. Adakah mereka kena qada? Buat semayang pun tak wajib atas mereka. Tambah-tambah nak qada. Tak wajib atas mereka. Tetapi wajib ke atas kita nak suruh mereka semayang. Wajib ke atas kita nak suruh mereka qada semayang. Mereka tak ada apa sebab mereka tak balik. Tetapi hak pi jaga anak kan, anak tak semayang lah. Anak tak dosa. Yang dosa kita. Tapi hak tu tak apa lagi. Ni mak ayah pun tak sembahyang. Bukan sakit pun. Bukan duk baluk pun tak sembahyang juga. Jadi rugi ya. Ni tambah-tambah kita habaq hak malam ni. Walaupun dalam keadaan patah, walaupun dalam keadaan luka, sembahyang tetap kena sembahyang. Sembahyang tetap kena sembahyang. Tak sembahyang saja. Sama kalau dia semayang tu kerana sengaja dia tak semayang, tercatatlah namanya di pintu neraka. Tak semayang dengan sengaja, tercatat dah namanya di pintu neraka. Satu kali tinggal semayang, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala 70 tahun dalam api neraka. 1 tahun, 1 hari akhirat 1000 tahun. Yang tu pun tak sangka satu kali tinggal semayang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala 70 tahun dalam api neraka. 1 hari akhirat 1000 tahun. Sehari akhirat pun kalau boleh kita tak mau tu, kita duk sebut selalu kita umat Nabi Muhammad ni, Allah Subhanahu wa taala tak mau kita ni masuk dalam neraka. Umatku, Nabi kata semua umatku ni akan masuk syurga. Semua umatku ni Nabi kata semua akan masuk syurga, kecuali orang yang tak mau saja. Kita ni masuk syurga dah, kita ni. Buat ni kalau kita buat yang fardu tinggal hak benar yang hak dilarang, syurga dah kita. Walaupun tak buat yang sunat. Hak sunat yang kita buat tu di akhirat esok ni ada tingkatan syurga. Kita ni kalau buat yang fardu, buat yang Allah suruh, tinggal hak Allah larang, syurga dah kita ni. Cuma kalau buat yang sunat ada darjat lah. Ada tingkatan lah. Dia ni buat lebih, duk tingkat lebih sikit. Tak mau kan? Yang kita sebut dulu ni bukan kata orang yang hak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pun, orang yang buat dosa besar pun, tetapi kalau dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kesudahan dia juga akan masuk ke dalam syurga. Kan kita sebut dulu Nabi kata, walaupun dalam hatinya ada sebesar zarah iman sekalipun, syarat dia iman dia tak rosak. Syaratnya dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga akan masuk ke dalam syurga. Ketika mana dia masuk syurga, tidak ada tempat dah untuk dia. Ketika mana dia keluar daripada neraka, entah keluar neraka pun tak apa dah, untung dah.
Tapi yang manusia ni dia tak puas hati. Dia minta nak tengok ahli syurga. Dia masuk tengok syurga. Ketika tu dia tidak ada tempat untuk dia. Tak ada tempat dah untuk dia. Tetapi Allah SWT kurniakan dia. Dia minta syurga dunia. Sebab dalam syurga tu tak ada tempat dah untuk dia. Dia minta pada Allah SWT syurga dunia. Allah tambah dengan 10 kali syurga dunia. 10 kali dunia. Luas kampung setahun tak tahu dah tuan imam tuan ustaz no. Luas tak tahu nak abang. Luas kita di Pulau Pinang, di perai di kampung setahun ni pun tak apa dah. Tapi orang yang terakhir keluar dari neraka, Allah kurniakan syurganya luasnya 10 kali dunia. Boleh bayang tak? Tak boleh nak bayang tapi Nabi kata semua umatku akan masuk syurga. Tapi mereka tak mau. Hanya orang yang tak mau sahaja, kata Nabi. Sahabat tanya Rasulullah, adakah di kalangan kamu, di kalangan umatmu tu yang tak mau masuk syurga? Nabi kata ada tak mau. Pintu syurga dah buka dah seluas-luasnya, tetapi mereka tak mau masuk. Siapa dia? Nabi kata man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada aku masuk syurga. Wa man asani, apa yang engkau tak mau ikut aku, derhaka, dia enggan masuk syurga. Maka Nabi sebut wa may yuti'illah faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Allah, dia taat. Siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tak mau. Nak abang kata semayang kena semayang lah. Cari semayang, tak semayang tercatat dah nama. Lepas tu sehari tinggal semayang, diazab oleh Allah 70 tahun. Tak tahulah, tapi kalau hak kita yang sedang ni tak apa, masih ada peluang. Sampai mana peluang tu? Sampai kat halqam ni, nyawa ni, dan cepat-cepat taubat. Tu hak kata taubat ni jangan tunggu dah. Dekebut beribadatlah kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Berusahalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lama. Seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun. Kalau 1000 tahun dunia hidup, tak apa lagi. Tak boleh buat esok, bulan depan pun tak apa. Nak hidup 1000 tahun, nak hidup selama-lamanya, tak buat tahun depan pun tak apa dunia. Buat 2 tahun lagi, buat 10 tahun lagi. Sebab apa? Nak hidup 1000 tahun, nak hidup selama-lamanya. Tetapi akhirat seolah-olah kamu akan mati esok hari. Habis kalau mati esok hari, nak tunggu taubat 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 sungguh-sungguh. Ya Allah, aku dulu lalai ya Allah. Aku tak semayang, aku buat dosa ya Allah. Aku minum arak 3 trailer. 3 trailer contoh pina, tapi tak minumlah 3 trailer. Contoh ya, kita buat benda yang Allah larang. Ya Allah, aku taubat sungguh-sungguh ya Allah. Aku menyesal di atas perbuatan aku ni. Aku tak mau mengulangi dah. Aku nak bayar hak sembahyang aku tinggal, aku nak bayar. Aku berazam aku nak bayar. Tata malam ni mati tuan-tuan. Bayangkan syurga tuan-tuan. Lepas tu 2-3 minggu buat pula, yang tu lain cerita pula. Sebab kita orang yang taubat ni, syaitan ke, dia tak duduk diam. Dia ni dah taubat ni, tak boleh jadi ni, aku nak kena kacau dia ni, buat pula dosa, taubat pula. Bukan kita main-main ni. Syaitan dia tak duduk diam. Syaitan dia, kita tidur dia tak tidur, kita makan dia tak makan. Bukan hanya kita taubat, dekat-dekat nak mati esok pun dia akan mai goda kita, mai rupa mak ayah kita. Ni mak Islam tu tak betul Ni mak dah bagi susu kan mai. Islam duk ikut tu tak betul, jangan duk mengucap mai rupa guru-guru kita, mai rupa saya. Ni ustaz ada mengajak tu, hak saya ada mengajak tu tipu Dia main rupa jenuh kita tuan-tuan. Kalau iman kita tak kuat, masa kita kuat pun kita kalah dengan dia.
Masa kita kuat ni Tok Bilal duk panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya ala salah, hayya ala falah. Masa tu pun kita tak mampu nak sahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak mampu ketika itu tak ada dah kudrat, lemah dah ketika tu. Boleh agak-agak lawan tak ketika tu? Masa angkat simen 50 kilo tak boleh nak sahut seruan Allah. Tak mau ingat dengan Allah SWT. Agak-agak dekat nak mati tu kuat dah kita? Tak kuat dah. Tak ada dah siapa nak tolong kita. Kalau boleh pun adalah kawan-kawan kita, adik-beradik kita talqin la ilaha illallah, supaya ketika tu tengah dia lemah-lemah tu, takut-takut dia terdengar kalimah tu, dia berpaut dengan kalimah la ilaha illallah. Nabi kata siapa yang akhir kalam dia menyebut la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk syurga. Kita nak. Tapi nak buat kata mudahlah, kalau kita buat yang fardu, tinggal yang hak dilarang, syurga dah kita. Tapi kita tak mau nak syurga. Syurga tu dah tak boleh nak bayang dah. Yang kita sebut dulu ni, kalau dunia hidupan yang menipu saja. Kalau handsome, dulu handsome ustaz no. Dulu handsome, Tuan Haji kita dulu handsome, pakai selok besar no. Lawa dulu. Lah tengok handsome dah. Tak dah tipu dulu kuat dah. Kuat angkat simen 2 beg boleh lah boleh. Saya naik pokok mutan, pokok dokong kat rumah pun ketak dah hari tu. Dulu pokok tinggi boleh naik, cuba naiklah. Naik pun pakai tangga, pakai naik panjat, pakai tangga, duduk atas tu ketak dah. Kuat dah? Tak kuat dah. Hidupan yang menipu saja atas dunia ni. Tetapi hidupan yang sebenar ialah hidupan akhirat tu. Di mana esok ni ahli-ahli syurga, penghuni syurga, tengah duk makan buah, makan sedap, makan lazat, makan, sehingga diminta berpaling ke belakang. Mereka melihat di belakang, bijinya berbukit. Banyak dah makan. Tak tahu nak apa. Kalau durian berapa biji makan? Ustaz? 3 biji bi no. 3 biji tak boleh mapi dah no. 3 biji lepas tu pi ke Norway pun tengok 2 pinggan 3 tak mau dah. Tetapi penghuni syurga makan sedap, makan lazat, sehingga diminta berpaling ke belakang. Ketika mana mereka melihat di belakang, Nabi kata mereka melihat biji-biji buah-buahan syurga membukit. Banyak dah? Tak tahu banyak mana, wallahu alam. Tu kita dengar je ni rasa nak mati no. Rasa nak mati tak? Rasa nak mati, seronok mati. Tu orang yang mati syahid, mati dia pun seronok tuan tak. Masuk dalam kubur pun ketika ditanya, kok mana pergi kok tu, tak apalah sambung bilah. Cerita kata hak ni, hak tinggal sembahyang ni. Masuk dalam kubur tu, dia tanya soalan-soalan, diluahkan kuburnya jauh mata medang. Ketika tu Nabi kata dia melihat matahari nak jatuh. Dia berkata malaikat, wahai malaikat, saya belum sembahyang lagi ni. Orang yang atas dunia buat perintah Allah SWT, buat sembahyang ni, buat dalam kubur pun dia nak sembahyang. Dia berkata malaikat, wahai malaikat, saya belum sembahyang lagi ni. Malaikat kata waktu ni bukan waktu beramal, tak payah sembahyang dah. Nak sembahyang lah, mati sok tak sembahyang dah. Malaikat kata waktu ni waktu bukan waktu beramal, waktu balasan. Lepas tu Nabi kata dia dengar satu suara. Suara tu berkata apa? Sekarang beristirahatlah kamu macam malam pengantin baru. Seronok tak? Rasanya nak mati saja no? Sekarang beristirahatlah kamu macam malam pengantin baru. Seronok tak? Pengantin baru tak mau. Tapi kalau tak tanya siapa nak mati, angkat tangan. Tak mau tak saya pun tak mau baik sambung. Baik. Telah sembuh maka batallah syabuan dan wajib dia basuh.
Sekiranya tempoh sapu telah tamat sedangkan dia dalam keadaan berwudu, maka dia wajib sama ada menyapu atau membasuh anggota yang terlibat, anggota yang dibuang balutnya, dan juga anggota wuduk selepas anggota tersebut mengikut sebagaimana yang diwajibkan disapu ke peti kepala atau basuh kepada kedua tangan. Sebab kita tahu, sebab wuduk ni itibari pada anggota-anggota tertentu, sebab wuduk ni dia tertib. Wuduk ni dia tertib. Contohlah, kita kata contoh, balutan tu kena pada kaki kiri kita balut. Pukul 8.30 pergi hospital buka 8.30. Ketika buka tu wuduk masih tak ada lagi, tak batal lagi. Contoh dia buat contoh. Contohnya pukul 5.30 tadi ni kita berwuduk bersubuh, kita sapu lah tadi ni. Kita ketika 5.30 tadi ni kita buat macam tadi lah. Wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sampai di kaki kita pun basuh pada anggota yang sihat. Lepas tu kita sapu di atas balutan. Lepas tu kita tayamun. Sekali lagi pukul 8.30 lagi pergi buka, tak batal lagi wuduk. Tapi kalau kita ni kan wuduk lain lah. Tapi nak buat kata ni kalau kita nak ikut nak bagi kita belajar ni. Tapi selalunya orang tak pergi zuhur wuduk lain tak Itu kira burn lah. Ni nak habak kata, contoh dia kata tak batal. Sebab kita nak belajar, kita nak tahu lah. Kita nak tahu kalau tak batal tu macam mana nak buat. Tak batal. Ketika pergi buka pukul 5.30, pukul 8.30 tak batal. Contohnya balutan tu pada kaki. Jadi kita buka apa? Buka kaki sama ada simen ataupun balutan. Habis buka tu wuduk tak batal lagi. Macam mana buat? Basuh kaki kanan. Muka tak payah surah. Muka tak payah basuh, tangan tak payah basuh, sapu kepala tak payah dah. Kan balut di kaki kanan. Buka kaki kanan, basuh kaki kanan. Lepas tu ikut tertib. Lepas kaki kanan, kaki kiri. Dia kena ikut tertib. Lepas kaki kanan, kaki kiri. Hek ni bukan hanya balutan saja. Kita kira hal lain. Contoh lah. Kita bukan balut pun lah ni. Lepas kita balik rumah sekali, insya-Allah tengok di kaki kanan kita ada cat. Contoh. Balik rumah sekali lagi ni duk tengah-tengah duk tengok Gusti. Gusti buat contoh bina. Tengok Gusti duk selak garu kaki, tengok di kaki ada cat. Allah cat. Wuduk tak batal lagi ni, kita buat contoh wuduk tak batal. Macam mana buat? Buang cat yang lekat di ibu jari tu, basuh tak ibu jari tu saja. Lepas tu lepas kaki kanan, kaki kiri, dia kan tertib. Tertib. Lepas kaki kanan, contohnya ni kena kaki kanan dah. Kalau kena tangan kanan, buanglah di cat tu, batu minyak basuh tangan cat tu. Lepas tangan kanan, tangan kiri. Lepas tangan kiri, tertib lah, ikut tertib. Hak ni pun sama lah. Hak ni hak balutan. Hak balutan sama lah. Kita buat contoh, balutan tu kena pada kaki kanan. Pi buka pukul 8.30 pagi. Ketika pi buka tu wuduk masih ada, tak batal lagi. Habis macam mana? Basuh kaki kanan. Lepas buka tu basuh kaki kanan. Lepas kaki kanan, basuh kaki kiri. Muka tak payah basuh dah. Tangan tak payah basuh dah. Sapu kepala tak payah dah. Tapi kalau kita kan sagi zuhur ambil lain kan sunat memperbaharui wuduk. Kita Imam Syafi'i ada wuduk pun sunat berbaharui. Ni contoh kita ni ada wuduk. Sekali lagi masuk isyak, sunat lagi ambil wuduk. Sunat pula wuduk. Sunat sama ni pun. Sekali lagi zuhur kalau kita lah apa? Sebab kita ni ayat banyak, tak ada risau mana lah. Macam hak kita belajar dulu ni tentang bab istinja, lu ingat dah?
Bab istinja' lu bagi orang-orang yang keperluan ayat, depa tak gunalah ayat. Tu ayat Quran sebut sesungguhnya kami jadikan manusia itu lelaki dan perempuan, kami jadikan mereka bersuku-suku, berpuak-puak, li ta'arufu. Allah kata supaya kita kenal-kenal. Kita Malaysia ni kenal ayat banyak, tapi kalau Afrika ayat pun tak ada nak makan ayat. Mereka beri senyap dengan batu lah. Apa? Mereka rasa rugi sangat lah nak guna ayat untuk basuh najis lah. Jadi mereka beri senyap dengan tisu, benda batu dan sebagainya. Kita Malaysia ni ayat lah. Sebab apa? Kita banyak ayat. Ini pun sama lah. Baik. Hukum al-jabair, balutan sama ada, sama sahaja, sama ada yang berkait dengan hadas kecil ataupun hadas besar. Masalah hadas besar, sekiranya tempoh sapu telah tamat seperti dia mandi wajib dalam keadaan berbaluk, kemudian dia telah beberapa hari luka atau patah sembuh, maka ketika itu dia hanya wajib membasuh tempat yang dibaluk sahaja dan tidak wajib membasuh seluruh badannya, berlainan dengan wuduk wajib dibasuh atau disapu anggota yang dibuka balutan dan anggota wuduk yang selepasnya. Berbeza dengan mandi wajib. Sebab apa? Kalau berwuduk itibari pada anggota-anggota tertentu. Tapi hak mandi wajib, dia ada tertib tak mandi wajib? Mandi wajib mana tertib? Niat dan meratai air seluruh badan. Wuduk dia ada tertib. Muka kan tertib dalil kita sebut dulu ni. Kalau mandi wajib itibari kepada seluruh badan, tidak tertib. Sebagai contoh ni, kita tadi ni mandi wajib dah. Pukul 8.30 pi buka. Pi buka. Jadi macam mana buat? Ketika buka tu hanya basuh di kaki yang buka tu saja. Contohnya kaki kanan buka. Tadi masa subuh ni kita mandi wajib. Kita sapu di atas balutan. Kita bertayamun. Cuma kalau dia buka pukul 8.30 saat lagi di kaki, basuh di kaki sahaja. Sebab apa? Basuh kaki saja. Sebab mandi wajib dia tidak ada tertib. Kecualilah wuduk. Kalau balutan tu kaki kiri, tak apa. Balut kaki kiri Jadi basuh kaki kiri kan habis dah lah. Sebab apa? Kaki kiri itu dah lah dah. Jadi kalau mandi wajib ni bukan hanya Jabariyah ataupun As-Sa'id Al-Jabair As-Sa'id sahaja. Contoh lah tadi ni kita buat contoh macam cat tadi ni. Contohnya lepas mat tadi kita mandi wajib, tengok-tengok ada cat di tangan. Nak kena mandi lain ya? Tak dah. Buang cat tu, basuh tentu saja. Mudah lah, mudah. Tak hidup pergi mandi pula lah. Basuh tentu Basuh tangan hak cat tu saja. Lepas tu habis. Tapi kalau wuduk, dia ada tertib. Ikut lepas tu apa? Lepas tu apa? Kalau tangan kanan, tangan kiri. Dia ikut tu. Baik. Kemudian setelah berapa hari luka atau patah sembuh, maka ketika itu dia hanya wajib membasuh di tempat yang dibaluk sahaja dan tidak wajib membasuh seluruh badannya, berlainan dengan wuduk. Wajib dibasuh atau disapu anggota yang dibuka balutannya atau anggota wuduk selepasnya. Ini kita faham dah ni. Baik. Orang yang memakai balut wajib mengqadakkan sembahyang sekiranya balutan tersebut berada dalam keadaan tiga keadaan ni. Ini kita ingat. Kalau ada dalam tiga keadaan ni, maka wajib lepas kita sihat sekali lagi ni kena qadak sembahyang. Sembahyang pun kena sembahyang, tapi qadak pun kena qadak. Kalau ada tiga keadaan ni. Kenapa Ustaz kena sembahyang lagi? Kan tadi sembahyang dah. Dia ada tiga sebab ni. Yang pertama tak perlu qada.
yang kedua perlu qada. Yang pertama, apabila meletakkan balutan itu dalam keadaan tidak suci berada dan uzur tidak dibenar mukanya. Balutan tu ada najis darah dan sebagainya. Jadi kita sembahyang pun hanya sembahyang menghormati waktu sahaja. Habis tak kalau dia mati, dia kira tak ada hutang dengan Allah. Kalau dia mati, tonton sebulan tu dia buat, dia sembahyang menghormati waktu, sebulan dia sembahyang. Habis kalau dia sihat, dia kena qada balik sebulan. Tetapi kalau dia mati, tak perlu dah. Maksudnya dia tidak ada hutang dengan Allah Ta'ala. Jadi kita pilih nak mati ke nak hidup? Kalau hidup nak kena qada sebulan. Ada ustaz nak pilih nak? Kalau hidup 30 hari qada. Kalau mati tak payah qada. Nak hidup ustaz tak apa qada ke qada nah. Qada ke qada nah. Kalau mati kita ada hutang dengan Allah. Kalau mati tak ada hutang lah dengan Allah SWT. Kira settle hutang kita dengan Allah. Tetapi kalau hidup, hak 3 bulan tu, hak sebulan tu kena qada. Jadi kita malam-malam fikir tidur kan, aku nak mati ke nak hidup? Hiduplah ustaz, tak apalah qada tak apa, bukan lama pun. Kan sembahyang kan kita berkata-kata, berbicara, berhadapan dengan Allah, seronok dah. Seronok lah. Tak apa lama-lama pun tak apa. Nabi sembahyang bengkak-bengkak kaki tak apa pun. Kita hang tak maksud ni malas nak sembahyang, bukan lama pun. Sembahyang 45 minit sembahyang pun. Baik. Yang kedua, balutan itu berlaku pada anggota tayamum, muka dan tangan. Contohnya naik motor sembang habis muka habis muka. Pergi hospital dia balut tinggal 2 biji mata. Anggota tayamum dah, muka anggota tayamum ataupun tangan anggota tayamum. 2 anggota ni kalau berlaku, sembahyang juga. Tapi kalau dia mati, hak sebulan tu dia kira tunai dah. Tapi kalau dia hidup, dia kena qada balik. Yang ketiga, apabila kawasan yang sihat dibalut melebihi kadar balutan pada tempat sakit. Sakit sikit dia balut tu dia. Patah di ujung jari luka ujung jari dia balut sampai ke lutut. Yang ni juga nak kena qada. Maksudnya balut sikit ni kena luka sikit tapi dia balut habis banyak. Jadi tengoklah kalau boleh kita beritahu, kalau tak mau kita tak mau qada beritahu balut jangan banyak-banyak doktor. Balut dah. Kalau terkena pada anggota wuduk kalau terkena pada anggota wuduk, maksudnya kalau dia balut semua, kalau kata kena di ujung jari tapi dia buh simen, dia patah di ibu jari dia simen sampai ke lutut. Jadi lebih hak dia lah. Jadi yang ni juga dia kena qada. Jadi 3 keadaan lah. Yang pertama dalam keadaan ada najis. Yang kedua dia kata iaitu balutan pada anggota tayamum 2 je, muka dan tangan. Yang ketiga adalah kawasan yang sihat dibalut melebihi kawasan yang sakit. Di kita dah habis dah tajuk tu. Kita dah habis dah tajuk tu dan insya-Allah lepas ni kita akan masuk isyak ke ustaz? Tak masuk ke? 2 minit. Dia kita tak ada nak sambung tak ada ni. Kita berhenti tentu dululah. Kita akan sambung nanti ni mandi, hukum dan jenis lepas ni mandi pun benar penting tak? Ni pun penting, mandi juga penting. Nak kena jaga ni mandi ni. Kalau mandi wajib dalam keadaan berdiri, pakai tak sah lah. Semari mandi, kalau mandi perempuan ke lelaki mandi dalam keadaan berdiri, pakai tak sah. Kerana apabila berdiri, kawasan-kawasan yang berlampik tak kena air. Tu bila kita mandi, kalau kawasan berlampik tu kena sebab dengan nak kena air tu kena duduk, maka duduk tu jadi wajib.
Kita mandi wajib dengan sebab kita duduk tu dapat kena ayat kawasan-kawasan yang berlapis, maka duduk tu jadi wajib. Bukan jadi sunat dah. Jadi wajib dah duduk. Kenapa? Kalau berdiri kena tak kawasan-kawasan sulit? Tak kena. Ni kita akan sebut nanti ni. Walaupun sebahagian yang paling kecil dia sama lebih kurang macam wuduk lah. Cuma kalau wuduk anggota tertentu tu tak kena tak sah. Tapi kalau mandi wajib bahaya tak? Mandi wajib lagi bahaya. Seluruh badan. Tu Sayyidina Ali dia bermusuh dengan rambutnya. Kerak dia mencukur rambut. Sayyidina Ali ni kerak mandi wajib lah. Dia kerak mandi wajib. Dia bermusuh dengan rambutnya. Kerana apa? Kerana dia melihat Rasulullah SAW membasuh kepala 3 kali. Basuh ni pangkal-pangkal rambut dia melihat Rasulullah. Maka dia bermusuh dengan rambutnya. Kerak dia mencukur rambutnya. Nampak apa? Sebab ni benda yang sangat penting nak kena jaga. Tak sah mandi wajib, tak sah wuduk. Tak sah wuduk, tak sah sembahyang. Letih tak kita sembahyang? Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura. Kami tujukan perbicaraan di atas apa yang mereka lakukan, mereka sangka baik, tapi kami jadikan dia umpama debu yang berterbangan. Balik di akhirat esok, Allah kata umpama debu yang tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Ni kita main mengaji ni, kalau sebelum ni tak betul, tak apa lagi lah. Tu kadang-kadang dia tak mau mengaji. Kita nyawat tak mau mengaji. Dia kata tak mau mengaji Ustaz. Kalau mengaji tahu, bila tahu nak kena buat, baik tak tahu senang. Tak payah duk buat apa. Jenuh tuan-tuan, dia fikir macam tu. Dia kita ingat kita berhenti tan dulu. InsyaAllah tuan-tuan tanda nanti maknanya tak masuk tajuk baru, mandi dan hukumnya, wallahu alam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita malam ni dengan tasbih kifarah dan salawat subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.